Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini Ustaz akan mengajarkan kepada anda semua sambungan daripada pendidikan Sirah Darjah 2, iaitu berkaitan dengan bab yang keempat, berkaitan dengan perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi murid semua boleh tengok pada kitab Sirah Darjah 2 pada muka surat 25 sehingga muka surat 26. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita dah belajar pada waktu yang lepas, di mana pada pembelajaran yang lepas Ustaz dah ajarkan kepada anda semua siapakah dia Khadijah binti Khuwailid, yang di mana beliau merupakan isteri pertama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita dah belajar apakah sumbangan Sayyidatina Khadijah terhadap dunia Islam, dan pada masa yang sama membantu dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Jadi daripada tajuk yang di dalam slide ini tersebut, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua berkaitan tajuk di dalam slideshow ini. Jadi sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh tengok sama ada yang pertama, rujuk kitab Sirah Darjah 2 pada muka surat 23 dan muka surat 24, ataupun boleh tengok video nota yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube. Link videonya boleh tengok dekat bawah di bahagian description. Baiklah, sebelum ini Ustaz dah ajarkan kepada anda semua seperti mana di bahagian ulang kaji tersebut berkaitan dengan isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada yang bertanda bintang warna merah, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi pada hari ini Ustaz akan ajarkan kepada anda semua untuk bagi anda kenal secara ringkas 5 daripada 10 isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu kalau awal lihat pada bertanda bintang warna hijau inilah yang Ustaz akan ajarkan kepada anda semua. Jadi sebelum itu kita kena kenal dahululah apakah yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan perempuan lain selepas kematian Sayyidatina Khadijah. Jadi sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Khadijah, baginda tidak berhasrat untuk berkahwin lagi, kerana selagi mana Sayyidatina Khadijah masih berada di sisi baginda, selama itulah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berhasrat untuk berkahwin lain. Tetapi ia berubah setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah. Selepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan perempuan lain. Kerana yang pertama, untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk membela nasib isteri-isteri para sahabat yang kematian suaminya. Dan yang ketiga, bagi mengembangkan tuntutan dakwah Islamiyah. Jadi daripada 3 sebab inilah yang membolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan perempuan lain sehingga seramai 11 orang isteri, termasuk Sayyidatina Khadijah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan masuk kepada siapakah dia isteri Nabi yang kedua selepas Sayyidatina Khadijah, iaitu namanya adalah Saudah binti Zam'ah. Siapakah dia? Dia adalah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 kenabian, iaitu beberapa tahun selepas kematian Sayyidatina Khadijah. Beliau merupakan digelar sebagai ibu orang-orang yang beriman. Kerana Saudah binti Zam'ah ini terkenal dengan sikap warak dia, sentiasa melakukan ibadah dan sentiasa berpuasa. Dan Saudah binti Zam'ah ini terkenal juga di mana beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan Sayyidatina Aisyah,
iaitu di mana Sayyidatina Aisyah ini akan bakal menjadi isteri Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Dan Saudah binti Zam'ah ini akhirnya wafat pada tahun ke-54 Hijriyah. Seterusnya adalah isteri Nabi yang ketiga, iaitu Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar ini berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 kenabian, iaitu setahun selepas baginda berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Sayyidatina Aisyah ini terkenal dengan sikap warak dia, yang di mana beliau merupakan antara salah seorang alim ulama, yang di mana Sayyidatina Aisyah ini mahir dalam bidang agama, dan beliau juga menjadi antara salah seorang daripada sumber-sumber periwayatan hadis, yang di mana segala hadis yang di mana umat Islam belajar daripada hadis tersebut semuanya antaranya datang daripada Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Kisah kepribadian Sayyidatina Aisyah ini dapat diketahui di dalam Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nur ayat ke-11 sehingga 21, yang di mana tafsiran ayatnya menjelaskan bagaimana kepribadian Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, yang di mana Sayyidatina Aisyah ini adalah seorang yang jujur, amanah dan juga baik hati. Dan akhirnya Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar wafat, iaitu telah meninggal dunia pada tahun 58 Hijriyah, iaitu setahun selepas kewafatan isteri baginda yang kedua. Seterusnya, isteri Nabi yang keempat adalah Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab, yang di mana Sayyidatina Hafsah ini mempunyai tali persaudaraan yang rapat dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab, iaitu salah seorang sahabat Nabi yang paling utama sekali. Di mana Sayyidatina Hafsah ini telah berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun 3 Hijriyah, iaitu beberapa tahun selepas hijrah Nabi Muhammad SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Beliau juga merupakan seorang balu kepada bekas suaminya, iaitu Khunais bin Hudzaifah, yang di mana Sayyidina Khunais ini telah mati syahid di medan perang Badar. Hafsah binti Umar Al-Khattab ini terkenal dengan seorang yang kuat beribadah, dan juga beliau digelar sebagai Ummul Masakin, iaitu ibu bagi orang-orang yang miskin. Dan akhirnya Sayyidatina Hafsah ini telah meninggal dunia, wafat pada tahun 45 Hijriyah. Isteri Nabi yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah, di mana Sayyidatina Zainab ini telah berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun yang sama di mana baginda SAW berkahwin dengan Hafsah, iaitu pada tahun 3 Hijriyah. Sayyidatina Zainab ini terkenal dengan sifatnya yang penyayang. Walaupun begitu, selepas setahun selepas beliau berkahwin, beliau telah wafat, meninggal dunia pada tahun hadapannya, iaitu di mana beliau wafat pada tahun 4 Hijriyah. Dan isteri Nabi yang keenam dan seterusnya berakhir pada pembelajaran sirah kita pada hari ini adalah Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Jadi Ummu Salamah ini telah berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW pada tahun 4 Hijriyah. Yang di mana Ummu Salamah ini juga sama seperti Sayyidatina Hafsah merupakan seorang balu kepada bekas suaminya, iaitu Abu Salamah, yang di mana bekas suami dia telah mati syahid di medan perang Uhud. Setelah itu, sejurus daripada itulah yang membuatkan Rasulullah SAW berkahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini terkenal di mana sama seperti Sayyidatina Aisyah, beliau menjadi antara sumber periwayatan hadis, dan beliau juga terkenal di mana Ummu Salamah ini memberi pandangan beliau, yang di mana pandangan beliau diterima dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian Hudaibiyah ini adalah suatu perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy, iaitu ketika yang di mana
berkait rapat dengan sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah ini telah wafat meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. Jadi daripada itu saja Ustaz sampaikan kepada anda semua 5 daripada 10 isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kematian Sayyidatina Khadijah. Jadi daripada 5 isteri Nabi yang Ustaz telah tunjukkan kepada anda semua, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan dapat mengetahui siapakah isteri-isteri baginda dan sumbangan-sumbangan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sahaja. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.